Assalamualaikum Ustaz. Kalau boleh Ustaz bagi sikit kata tazkirah atau nasihat pada kita. Tadi kita baru je selesai Ustaz, Alhamdulillah malam ni selesai majlis tahlil untuk arwah Faizal. Macam saya janji Ustaz, malam ni bukan malam terakhir insya-Allah. Teruskan Ustaz insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasihlah kepada you yang menggerakkan majlis online seperti ini. Dan saya ucapkan takziah kepada kaum keluarga arwah. Sebab tu bila ada suatu musibah, yang mula-mula sekali kita kena sebut, sama ada kita sebut di mulut atau dalam hati kita, ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan yang lain. Itu yang mula-mula. Ada sebab kita kena sebut inna lillah. Orang yang sebut inna lillah ketika musibah ni, Allah puji dia. Bila Allah puji dia, maksudnya Allah akan beri kebaikan kepada dia. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila menimpa mereka itu satu musibah. Musibah ni kena fahamlah. Bukan kematian saja. Musibah ni ma asabal mu'min minal azab. Perkara yang berlaku ke atas orang beriman, perkara itu yang dia tak suka. Bukan dia saja, maknanya lumrahnya manusia tak suka perkara itu berlaku. Dan dalam hadis disebut musibah ini termasuk tangan kita kena duri yang kecil. Maknanya kena selumbar. Walaupun tidak sakit mana, cuma pedih. Aduh, itu musibah. Kita keluar masjid, hilang selipar. Itu musibah. Sebab benda itu menyebabkan kita tidak suka. Ataupun duit kita hilang dan sebagainya. Maka musibah yang biasa berlaku, kematian dan sakit. Lepas tu bila orang sakit pun kita kata innalillah. Sebab sakit itu orang tak suka. Sakit innalillah. Ada kecurian barang innalillah. Maka maudhu' kita di sini kematian. Kematian juga adalah satu musibah yang orang tak suka. Bila berlaku siapa saja meninggal, siapa saja yang dengar, sama ada kaum keluarga ataupun sahabat andai, dia akan kata inna lillah. Maksud inna lillah ini ialah kita ni tidak milik diri kita. Mana kita, diri kita ni pun bukan hak kita. Inna, sesungguhnya kita semua ini lillah. Lam tu makna milik. Milik Allah. Kita semua milik Allah. Bila dah badan kita, mata kita, hidung kita, tangan pun dah milik Allah, apatah lagi harta kita. Maka kaya basikal kita milik Allah, kereta kita milik Allah, tanah kita milik Allah, duit kita milik Allah, rumah kita semua milik Allah. Jadi bila harta dia, milik dia, dia nak bagi bila-bila masa dia punya suka. Dan bila dia nak ambil balik, pun bila-bila masa dia punya suka. Tu kena faham innalillah. Maknanya bila kita kata innalillah, kita mengakui bahawasanya kita tak ada apa-apa. Kita tak ada apa. Bahkan nyawa kita pun milik dia. Dia bagi nyawa, hidup. Dia ambil balik, mati. Jadi, bila kita kata innalillah, kita semua milik Allah, maka di situ hendaklah kita redha. Bukan kata je innalillah. Redha ini maksudnya suka. Suka bukan mulut. Suka itu makna hati tidak marah.
Jadi bila berlaku apa pun, innalillah, kita milik Allah, maka bila mu ambil balik aku, mu ambil balik anak aku, mu ambil balik mak ayah aku, maka itu adalah milikmu. Aku redha. Wa inna, dan kita semua, bila diambil oleh Allah, lambat atau cepat, ilaihi raji'un. Akan semua balik kepada dia. Jadi daripada sebenarnya, apabila berlaku kematian, sama ada balu si mati, anak si mati, ibu bapa si mati, adik-beradik si mati, kena ingat poin dia ialah innalillah. Bila dah kita ingat makna innalillah, kita ni pun semua milik Allah, maka di situ datang redha. Redha ni bukan makna suka ha gitu. Redha ni hati menerima ketentuan Allah. Kerana apa yang berlaku, semua sudah ditulis. Bila sudah ditulis, tidak boleh padam. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah di dalam hatimu, semua yang menimpa kita, sikit atau banyak, kecil atau besar, semua tu telah pun ditulis. Di situlah Allah uji kita, tauhid kita ini benar atau tidak, uji di antaranya dengan bala. Bala maksud ujian. Ujian ni ada dua. Satu, dengan benda yang kita tak suka, termasuk kematian. Yang kedua, dengan benda yang kita suka, seperti harta benda, naik pangkat, dapat jawatan, untung berniaga, dapat rumah, kereta dan sebagainya. Semua tu ujian. Maka, ingatlah sampai bila-bila pun, berlaku apa yang berlaku ini, ialah ma kataballahu lana. Perkara yang sudah ditulis oleh Allah, maksudnya sudah ditetapkan daripada azali, berlaku kepada kita. Di sinilah berbezanya orang yang beriman dengan orang yang fasik atau orang yang tidak beriman. Jadi, mudah-mudahan pihak keluarga arwah redha dan faham dengan apakah maksud innalillah. Kerana dialah yang akan menjadikan kita kuat sebenarnya. Kita akan jadi kuat kerana orang yang mati, dia nak kita ni, yang pertama kita redha, dia pergi. Yang kedua, dia minta pertolongan kita seperti mana dia masih hidup. Jadi kalau dia masih hidup, kita akan beri dia nikmat. Caranya kita ajak dia minum air. Kita ajak dia makan nasi. Kita ajak dia tidur. Kita ajak dia naik kenderaan. Maka orang yang mati, macam saya baca semalam, kullu mayitin kal ghawi kil mughawis. Setiap orang yang mati itu dalam keadaan menunggu-nunggu yang taziru da'wata ahlillah. Dia tertunggu-tunggu, tenanti-nanti satu benda daripada orang yang hidup. Ahli dia maksudnya dia tunggu anak dia. Dia tunggu adik-beradik dia. Dia tunggu kawan-kawan dia. Tunggu apa? Dakwah. Doa. Qadhu kanat lahu khairu minad dunya wa fiha. Maka apabila isterinya, anaknya, ibu bapa dia, adik-beradik dia, kawan-kawan dia berdoa untuk dia. Apa doa sekalipun doa yang baik. Doa yang pendek, doa yang panjang, doa bahasa Arab, doa bahasa Melayu, doa dalam semayang, doa luar semayang, doa tengah memandu kenderaan pun apa, doa itu untuk dia. Kanat lahu khairu minad dunya wa ma fiha. Doa itu, dia menjadikan mayat itu sangat suka. Seperti orang yang mendapat harta sebanyak dunia ini. Jadi itulah pesanan-pesanan, tausiah-tausiah daripada para alim ulama ini sebenarnya untuk kebaikan kita.
Jadi mudah-mudahan kita menjadikan apa yang berlaku ini tidak menghalang kita daripada meneruskan kebaikan, dan jangan dengan keadaan seseorang kita jadi teruk ambing dan sebagainya. Lepas tu dalam doa orang solat jenazah, wala tahrimna ajruhu wala tudillana ba'dahu. Jangan dengan sebab kematian dia kita dah tak dapat pahala sekarang. Jangan sebab dia sudah pergi kita jadi tidak dapat mencapai ganjaran-ganjaran di sisi Allah. Dan jangan dengan sebab dia tidak ada, kita tidak melakukan ketaatan, amalan-amalan yang baik dan sebagainya. Padalah kesinambungan, semua itu rentetan yang selalu kita dengar. Kullu bi Adama, setiap anak Adam itu, iza mata, apabila dia mati, bila dia meninggal dunia, ramai orang dia salah faham, bila orang mati, kita tak boleh dah nak beramal untuk dia kerana dia sudah mati. Ini faham baik-baik. Allah sebut dalam Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya seseorang itu tidak boleh lagi berusaha apabila dia sudah mati. Tapi kena ingat, ulama-ulama tafsir mengatakan yang tak boleh berusaha itu ialah orang yang mati. Adapun kita yang tidak mati lagi ni, yang hidup boleh berusaha. Maknanya orang yang mati tak boleh nak baca Quran, tapi kita boleh baca Quran. Tadi baca Yasin kan untuk dia. Dia tak boleh baca Yasin, kita yang baca Yasin. Dia tak boleh nak pergi masjid, kita boleh pergi masjid. Lepas tu segala amalan, kata Dr. Wahab Zuhaili, ulama Syria, yang dia baru meninggal 4-5 tahun lepas. Setiap amalan yang kita buat, isteri lepas semayang, anak lepas sedekah, adik-beradik lepas apa benda puasa sunat, contohnya lah. Kawan-kawan lepas baca Quran, dalam hati tu, kata gini, Allahumma ja'al sawaba ma amiltu. Ya Allah, jadikanlah pahala yang aku amalkan tadi, ila ruhi fulan ibnu fulan, kepada fulan bin fulan. Kalau boleh ingat benda tu. Setiap amalan baik, kita sedekah, kita buat duit dalam tabung, kita selesai semayang fardu, kita selesai semayang sunat, kita berbuka puasa sunat, kita habis baca Quran, kita kata dalam hati, ya Allah, aku jadikan pahala amalanku tadi kepada si fulan, kepada arwah. Benda-benda lagu inilah sebenarnya yang menjadikan kita ada rantaian, link kita dengan orang yang meninggal, orang yang kita kasih, tidak putus. Jadi kalau ada benda ni sentiasa, maka insya-Allah seolah-olah dia itu hidup. Nampak? Sebab kalau orang tak faham, bila mati, kira mati tu tak ada. Mati-mati lah. Itu orang tak ada ilmu. Orang jahil tu. Dia mati, dia ada di alam barzah. Kita hidup ada di alam dunia. Dia hidup di alam barzah. Kita hidup di alam dunia. Tetapi ada hubungan. Ada rantaian. Mana kita sentiasa ada ingatan. Ingatan bukan seperti orang kafir dia ingat. Dia ingat, dia ambil bunga, dia lepak gitu. Itu makna ingat. Kita orang beriman, kita berdoa, kita bersedekah, kita istighfar, kita amalkan amal. Segala benda yang baik dalam hati kita, inilah hadiah ataupun pahala ini aku hadiahkan atau aku jadikan pahala amalanku tadi kepada si fulan. Saya rasa benda-benda macam itulah yang kita semua, kaum keluarga dan sahabat andai, kena sentiasa ingatlah. Dan bukan kita mesti buat untuk dia seorang. Kita boleh buat untuk mak kita. Kita boleh buat untuk ayah kita. Contohnya kita baca Quran Yasin. Habis khatam sadaqallahul azim. Kita pun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al sawaba ma qara'tu min suratil Yasin ila apa benda ni abawai ni.
wa ila simpulan. Ya Allah, aku jadikan pahala bacaan surah Yasin ku tadi kepada dua ibu bapa aku, kepada nenek moyangku, kepada cucuku, kepada sahabatku simpulan, kepada majikan aku simpulan dan sebagainya. Pernah ditanya kepada Syekh Ibn Hajar, bila kita baca sekali je Fatihah dan kita hadiahkan kepada ramai sangat orang, adakah pahala atau manfaat itu jadi sikit? Jawab Syekh Ibn Hajar, tidak. Sama seperti kita beri kepada seseorang. Jadi lebih baik kita beri kepada ramai. Jadi benda-benda lagu ni lah kita kena ingatlah. Sentiasa kalau yang boleh ziarah kubur, maka ziarahlah. Ziarah kubur ini semua hari boleh. Dalam setahun 365 hari, setiap hari boleh. Tidak ada hari yang tak boleh. Hari raya ke, malam raya ke, petang raya ke, hari Rabu ke, hari Khamis ke, hari Jumaat ke, hari Ahad ke, hari Selasa ke, hari Isnin, semua boleh. Jadi bila masa kita berkesempatan, terutama keluarga si mati, ziarahlah kubur. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, Sayyidina Umar ni dia jadi teringat kepada Nabi. Jadi teringatnya, rindunya kepada Nabi ni yang telah wafat menyebabkan dia tak duduk di rumah. Dia pergi ziarah sekejap, dia balik. Kerana dia itu khalifah. Dia pergi ziarah, dia balik. Dia menjawab jawatan Perdana Menteri kan. Dia pergi sekejap belakang masjid, dia balik. Dan akhir sekali sampai sahabat bilang, Sayyidina Umar ni, dia pergi ziarah kubur Nabi ni 100 kali sehari. 100 kali sehari. Macam kita ni raya je. Kalau boleh, setiap hari kalau dekat. Kalau kita lalu je, kita singgah. Dan singgah di kubur ini sebenarnya menghilangkan kesunyian orang yang ada di alam barzakh. Ada orang dia pandai, dia jawab, alah kita duduk rumah pun sampai juga. Tak perlu ziarah kubur. Nampak? Itu bukan orang ada ilmu. Itu orang pandai bercakap. Ziarah kubur ni begini. Anak ziarah kubur ayah tak sama dengan anak yang duduk di rumah dan berdoa untuk ayah saja. Walaupun doa di rumah itu sampai dengan ijma' ulama. Sama macam kita hidup, kalau anak kita ada di Johor Bahru, kita duduk di KL. Anak kita, kalau dia hantar duit, RM100 bank in, sampai juga kita dengan mak ni di KL. Tetapi kalau tanya mak dia, mana suka? Anak dia bank in ke? Atau anak dia balik sekejap, hantar dengan tangan RM100 itu. Maka semua ibu akan menjawab, dia lebih suka anak dia datang ke rumah dan jumpa nampak muka. Maka begitulah orang yang ada di alam barzakh. Siapa yang diziarahi oleh orang hidup, dia rasa hilang kesunyian. Orang itu duduk 5 minit, 5 minit lah hilang sunyinya. Orang itu duduk sejam, sejam lah hilang sunyinya. Jadi sebab tu Nabi kata, zurul kubur. Ziarah-ziarahlah kubur. Jangan terikat dengan masa. Bila masa saja kita ada kesempatan. Ni benda-benda lagu ni penting. Orang hidup kita hantar duit. Orang yang sudah meninggal, kita ziarah kubur dia supaya hilang rasa sunyi dia. Jadi itulah sikit sebanyaklah pesanan lah. Sebab kita sebenarnya satu rantaian dengan orang yang telah pergi. Cuma barzakhun. Wamin waraihim barzakh. Antara kita dengan mereka ada satu halangan. Ada satu dinding namanya barzakhun. Yang dia tak boleh mari kat kita, kita tak boleh masuk kat dia. Tetapi ada hubungan. Bila kita ziarah, Nabi kata, kita beri ucap Assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau Assalamualaikum ya abi. Salam sejahtera atas kamu wahai bapakku. Kita kata gitu di kubur. Maka disebut dalam hadis, Allah jadikan roh dia jawab. Dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia kenal siapa yang mari, kalau dia pernah kenal ketika hidup, dan dia tidak kenal orang yang mari
kalau orang tu dia tak kenal masih hidup. Sama macam alam dunia. Jadi benda kita sedih, boleh. Dalam kematian ini boleh menangis sebenarnya. Yang tak boleh ialah berteriak. Maksudnya mengangkat-ngangkat suara wah tepik. Itu haram. Kalau menangis pun, menangis saja keluar air mata, itu fitrah. Nabi pernah larang, jangan menangis, jangan teriak, nanti masuk neraka. Tiba-tiba bila anak Nabi yang umur setahun demam panas meninggal dunia, Nabi menangis. Nabi menangis. Maka mari sahabat, ya Rasulullah Abu Hurairah, kamu melarang kami menangis. Tapi kenapa kamu tak pula menangis? Kata Rasulullah, yang aku larang itu ialah niyah, iaitu bertepik melolong. Menjerit-jerit, itu yang dilarang. Adapun aku ini mengalir air mata, itu adalah fitrah. Dan Nabi kata, siapa yang tidak ada sifat kasih sayang, orang itu Allah tidak sayang kepada dia. Jadi sebab itulah kita menangis kerana dia pergi dan kita rasa sayang kepada dia. Jadi kena ingat, jangan kita anggap sudah mati, habis cerita. Tak, kita teruskanlah. Apa saja yang kita buat, orang beriman, dia akan dapat pahala. Dan pahala itu menurut ahli sunnah wal jamaah, kalau kita hadiahkan kepada si mati, yang fa'uhu sawa'un kana ba'idan aw qariba. Kita hadiah pahala itu atau doa itu, dia mesti memberi guna kepada si mati. Sama ada kita jauh 1000 batu dari kuburnya, atau kita dekat saja dengan dia kita ziarah kubur. Mudah-mudahan sedikit daripada pencerahan tadi membuatkan kita fahamlah dalam masalah ini. Takziah sekali lagi kepada keluarga. Ini semuanya adalah ujian Allah. Kita semua adalah hamba dia. Allah buat begitu begini. Kalau kepada orang bukan Islam, Allah nak azab. Tapi kalau kepada orang beriman, tanda Allah sayang. Allah ni bila dia sayang, maka dia buat benda yang kita tak suka. Batu asyadul bala al-anbiya, summa syuhada, summa ulama. Orang yang paling susah, Allah jadikan dia hidup susah, ialah orang yang paling dia kasih. Siapa? Nabi. Wallahu a'lam lah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Nasihat pesanan kat segala Ustaz tu sangat-sangat bermakna dan beri erti pada kita semua. InsyaAllah kita cuba amalkan dan buat apa yang Ustaz pesan tadi, insyaAllah, supaya kita lebih reda. Dan saya pun kadang-kadang bercakap ni, saya masih ni lagi, ya Allah Akbar. Yalah. Saya pun sedih. Sebab tu saya tak tengok gambar-gambar dia. Betul Ustaz, betul Ustaz. Kita dapat budak WhatsApp gambar di kubur, gambar ketika kapan dan sebagainya, satu pun saya tak tengok. Sebab saya rapat dengan dia. Betul Ustaz. Jadi sedih. Betul Ustaz. Saya tukarlah gambar dia sekarang ni Ustaz. Saya bubur gambar beskar. Allahu Akbar. Jadi sebelum Ustaz ada, Ustaz, kalau Ustaz boleh stay lagi, nanti kita minta tolong Ustaz doa sikit untuk kita semua, atau kalau Ustaz ada urusan, Ustaz doa dulu untuk kita. Kita doa sekarang lah, sebab saya nak sambung ada dia nak buat tesis tu. Oh baik, alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azim sultanik. Subhanallah zinata arsy wa midada kalimati wa adada khalqi wa ridha nafsi. Subhanaka la nusi sanana 'alaika kama asnaita 'ala nafsi. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina lana sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ya sawaba ma qara'na wa ma amilna fi hadhihi al-lailah ila ruhi Muhammad Faiza min Muhammad Islam. Allahumma ya Qur'ana lahu fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitran wa hijaba wa ala sirati nura ila jannati rafiqa.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma hadha abduka ibnu amati in kana muhsina fazid fi ihsanihi wa in kana musi'a fatajawaz anhu. Allahumma lakihi bi fadlikal karim wa kihi min azabikal azim. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa lahu hufratan min ghufarin nar. Allahumma billahu wa la min hadirin muslimin ajma'in. Allahumma ighfir lahu wa lana minal muslimin al-hadirin. Allahumma ighfir lahu wa lana minal muslimin al-hadirin ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.